A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Oh, tak apa nampak tadi Aida Zurin orang pertama ya, tahniah. Aida Zurin yang menyapa tak apa yang pertama. Muhammad Tuah Harun nombor 2 bertuah dia. Syarifah Azizan, Hadi Anggalun, Amar Amaris ya, ni top 5. Hafizatul Suhaila. Lepas tu Zahra Muhammad Nur, Jebon awal. Wow. Ya, lepas tu siapa tadi tu? Baba Hasan. Awal juga Cik Akmal Musa, Lina Mukmin top 10 ni. Lepas tu Cintaku ya. Apa nama? Jazni Ahmad, Joha Joib, Maria ya. Mun Mak Isma. Apa nama? Cintaku Mamirus tadi tu ya, tu apa anunya? Intan Saadia, Kamisa Rasman, Peter Tan pun awal Peter ya. Good morning to you ya. Hairul Azri, Nur Azima, Ratna Laini, Akil Naufal, Hairul Hazri, Hafiz Syarafi, Muhammad Al-Syafi'i, Said Imran, Suryati ya, Mun Mak Isma, Wong Jowo pun. Ini pun memang dah top 20 ni, alhamdulillah, tamat tanya ya. Lepas tu Aida dah sebut tadi tu, Nurlida Rifin ya, Hanina Ani, Maria Sigup Salim Nova. Ni jarang jumpa ni. Good morning to you ya. Nur Anna ya, Haji Fadil, Akil Naufal dah sebut. Hasna ya, Cintaku Mamiru dah sebut. Cik Embun Ismail, Salwati Uti, Putra Mahkota. Notify ya. Tolong like dan share 117 dah masuk kelas. Oi, pantas. 72 dah share. Rafidah Hasan, Aidah Muhammad Qasim, Ain Sun Abu Hassan, Syamsina Sa'ad, Ratna Leda sebut, Nurain Majid ya, Intan Sumaya, Zainab Hassan, Marfu'ah Bukhari. Like dan share pada 10 geng, 10 grup ya. Supaya dapat manfaat pada semua. Kalsum tambah Seri Sayang, Kartina Zainal Abidin, Intan dah sebut, Jebon dah share dah, kata Jebon dah share dah. Khatijah Harun ya, Nurlinda ya, hadir kata dia ya. Ji Fadil pun dah dan like chat. Terima kasih Abdul Hayy. Terima kasih Ismailu Osman. Selamat pagi Muhammad Tua, Muhammad Sabri Das. Narima Ismail dah ada, Dr. Narima, Norehan Mat, Jamila Harun, Aina Syarif ya. Siapa tadi tu? Jamila, Cak Mamusa, Maimunah Cekna, Kiflizul. Lama tak nampak Kiflizul. Nur Junaidah ya, Junaidah Yusuf, Muhammad tadi, Hasnina Zainul, Nuraini Ismail, Hasna Syahri, kawan-kawan lama ni. Jamila Harun, Didi Zari ya, Rakijan Pahing, Jawa Sekamat Johor. Oh, Pahing lah, Jumlah Pahing ni. Rakijan Pahing ya, Intan Aziz, Nadran Yazula, Zati Ribayah ya. Lepas tu Kaflizo Johor Bahru ya, Ain Sun, Intan Sumaya dah sebut, Surati Ahmad dah sebut, Nurain Majid dah sebut, Abdul Rahim Abdul Latif, Haji Rahim dari Singapura, Siti Aftakula, terima kasih ya. Aina Yalif ya, Cik Akmal Musa ya, Aslamiyah. Jangan jumpa ni. Putra Mahkota Putra Mahkota, Rifah Marjan, Kak Syuk, Siti Zawiyah ya, 146 share. Oi, not bad. Cepat. Make it 200. Jamila Harun, like dan share pada 10 geng, 10 grup. Zakia Ahmad, Siti Mariamah. Wow. Raskan Khamis, Sifti Absakula pun dah masuk. Salasia Muradi. Okay. Oh, Kefli Zul kata dia tengok ulang siar. Oh, ingat. Tapi secara live tak nampak nama. Okay, terima kasih Kefli ya. Rifah Marjan, Sandra Elan, Di Ena, Otih Aris, Norehan Mat, Johan ALC, Ina Zalina ada, Didi Zari ada, Syamsiah Samsudin, Syamsiati, Rifah ya, Rifah Marjan dah ada, Mona Maria, Papax Alif Sambori. Ni jarang jumpa ni. Hajar Sarifah Sondono ada, Lina Mukmin dah share dah, terima kasih. 164 dah. Norehan Mat ya, Hajar Sarifah tadi, Abdul Rahim Abdul Latif dah share, terima kasih Tuan Haji. Lina Mukmin,
Orang Singapura ni rajin. Rashida, ya. Semalam ramai ada orang Filipin pun ada ni, daripada Zamboanga, Filipina, ya. Alhamdulillah, Cak Ahmad Musa, Kak Syuk, Nur Medina, Sabaria Daud, terima kasih semua sahabat dari Nusantara. Nur Ana, ya. Nur Ana dan dia share dengan puluhan kawan-kawan dia. Terima kasih Nur Ana, ya. Nur Aisyah Zakaria, Jamila Harun, 189 dah. Sikit lagi, 11 lagi. Arif Jumaat, Aimin Nabila, kita cukup 200, kita sambung. Muhammad Zabidi, Sharifah Ifa, Seri Sayang, Zurina Muhammad Isa, salam Senin, ya. Azlina Abdul Ram. Oh, hari ni Senin lupa. Tuan abang kerja everyday kan lupa, ya. Cucu-cucu pun dah balik dah, ya. Tinggal 3 orang kat rumah. Wan Nuraini, Didi Zari, Maimuna Iman, ya. Rifah Marjan dah sebut, Siti Zawiyah dah sebut. 193 dah. Muhammad Syam Samad, Nur Fadli, Hasnul Kamaluddin, Waalaikumsalam. Ainsun Abu Hasan, Nuraida Manap, Karul Adha, Abu Tohar, Ina Zalina. 196, tinggal 4 lagi. Farid Dol, All in Kitchen. Lama tak nampak All in Kitchen, ya. Oh, Dr. Nariman kata dah share 20 lebih. Lost count dah. Oh, dia ramai. Dah 213 share. So tak apa, kena sambung. Sandra Elan, terima kasih. Saidi Lamin, Siti Mariamah, dan yang lainnya. Jubidah, ya. Hasan Adnan, Jumram. Okey, baik. So kita hari nak sambung bahagian yang ketiga, membina semangat kejiranan. Bagaimana nak memperkasa semangat kejiranan? Because our neighbours are closer to us than our own sibling who live far away. Jadi ingat, Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. So semangat kejiranan, kanan kiri depan belakangnya. Siapa jiran kita? 40 buah di depan rumah kita, 40 buah kanan, 40 buah di kiri, 40 buah di belakang. Kalau kita kat rumah kondominium ke ataupun rumah pangsa, 40 ke atas, 40 di bawah. Itu definisi jiran. Dan Tok Abah terkenang satu hadis yang Tok Abah terbaca masa muda-muda dulu, when I was about 25 years old. That was what? About 45 years ago. Apa kata hadis tu? Allah murka hambanya yang kenal wajah saudaranya tapi tak kenal namanya. So we must try to know the name of our neighbours. Ya, sebab kenal muka ni, kadang ni muka pun tak kenal, kenal kereta je. Kenal kereta, tak kenal muka, tak kenal nama. Macam mana nak berjiran? Ya, so guys, so make sure we try, ya. We try. So Tok Abah punya jiran yang khusus ada 49 kot, ya, di kawasan namanya Bangi Hill, ya. So kita ada kumpulan yang agak rapat, ya. Tapi sejak PKP ni kurang bertemu. Tapi kita bertemu dari masa ke masa di wedding, dan ada rumah terbuka untuk jiran kami yang baru sampai, ya. Yang baru join, baru datang, ya, 2 orang, ya. So alhamdulillah, syukur, dan kami dapat mengeratkan satu rahim. Dan daripada 26 hari bulan ni ada wedding jiran Tok Abah, ya. Engku Azahan dengan Hajar Faridah, anak mereka Engku Fazian, ya, akan ada majlis walimah pada 26 Jun. Dan Tok Abah pun dah jawab insya-Allah akan hadir, ya. Insya-Allah akan hadir, ya. So itulah dia salah satu cara untuk mengeratkan hubungan kejiranan. Terima undangan bila kita diundang, dijemput, dan wajib datang. Kalau tak ada aral melintang, tak ada benda yang menghalang, wajib. Bukannya sunat, bukannya harus, bukannya it's good to attend, it is compulsory to attend. Kalau kita nak jadi jiran yang baik, wajib. Kalau dah wajib tu jatuh berdosa lah. Kalau kita kata insyaAllah saya akan datang, dijemput, kita kata insyaAllah akan datang, dah reply, dan kita tak datang tanpa sebab yang dibenarkan syarak, berdosa. Begitu pentingnya jiran, ya, sampai berdosa kalau tak menyahut undangan setelah kita menjawab yes, we will come. Ya, saya dapat undangan, insyaAllah akan datang, ya, maka wajib, ya. Kalau tak datang tanpa sebab, ya, minta ampun, minta maaf, ya, memang berdosa. Be careful, ya. So pentingnya jiran. Okey. So semalam Tok Abah berhenti kat nombor semalam kat nombor 7. Kat nombor 7, ya, iaitu buat pelaburan untuk baiki diri, ya. Sebab Tok Abah kata apa? Bila kita nak jadi jiran yang baik, kita kena jadi orang yang baik. Kalau kita jadi orang yang baik, maka kita akan jadi anak yang baik,
suami isteri yang baik, akan jadi jiran yang baik, akan jadi apapun pekerja yang baik, akan jadi anggota masyarakat yang baik kalau kita orang baik. Maaf, kalau anda dan Tok Abah orang yang jahat, basically memang orang jahat, boleh tak jadi jiran yang baik? Tak payah jawab lah ya. That is why we must keep on improving. Buat pelaburan untuk baiki diri, buat investment untuk baiki diri, more learning to get more meaning, more earning, real living, and jadi aset kepada jiran. Itu sebabnya Tok Abah, ini lah dia, masukkan dia punya jarum sikit. Pada 18 hari bulan Jun, ada ramai yang mendaftar. Kita akan buat webinar online, memperkasa kesihatan mental perkasa. Bagaimana nak menjadikan diri kita ada mental yang perkasa ya. Webinar online pada 18 bulan, dah ramai ya, beratus yang dah mendaftar. Alhamdulillah. So cara nak mendaftar ni, pertamanya kena masuk kita punya Telegram channel lah. Ada link pun, ada link dah. So Telegram channel iaitu waiting list webinar mental perkasa. Yang Tok Abah tengok pergi tadi ada 935 orang subscribers. So kita nak jadikan 1000 lah, baru cantik ya. Mudah-mudahan lepas ni, pagi ni cukup 1000 orang subscriber di Telegram channel webinar mental perkasa. Ada link kat atas tu semua ya. Ada link dan ada pun kita punya template untuk join kita ni ya. InsyaAllah. Dan kita akan bagi webinar pada 18 bulan Jun, dan mereka yang mendaftar sekarang akan dapat free e-book ya. E-book yang bernilai RM99 ya, RM99, yang Tok Abah buat tentang tips, nota cantik ya, dan notebook yang sangat cantik. Well done ya. So itu pun secara percuma. InsyaAllah untuk mereka yang register awal lah. Sekarang ni masih boleh dapat yang e-book percuma insyaAllah. Dan 21 hari bulan, Tok Abah akan buat program. Ini pun ada yang dah mendaftar ni ramai, alhamdulillah. Psikologi tempat kerja. Ini in class ya, secara seminar, secara dalam kelas, bukan dalam talian. So Tok Abah dengan Cikgu Saiful akan berjumpa dengan anda. Di mana? Di DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah, di Seksyen 7 Bandar Baru Bangi, my office. Di second floor ada dewan yang sangat cantik, yang sangat selesa, yang sangat kondusif untuk kita menimba ilmu, berkongsi pengalaman ya, dan merangsang diri untuk berubah. I am the inspirer, you are the motivator. Anda kena rangsang diri. Tok Abah cuma membimbing, memimpin, memberitahu, berkongsi. Alright, so sangat seronok. So bagaimana nak memahami psikologi orang lain ya, psikologi antara gender. Bagaimana laki-laki nak memahami pekerja perempuan, bos perempuan, dan sebaliknya. Bagaimana nak berinteraksi, berkomunikasi ya, apa kesukaan orang lelaki ya, dan kebencian, apa kesukaan orang perempuan dan kebencian, dan berbagai-bagai ilmu lah ya, yang kita bincangkan daripada 9 pagi sampai 4:30 petang. Wow ya, kita akan bersama lama sepanjang hari ya. So come to our seminar secara langsung pada 21 Jun. Tok Abah excited ya. Nota dah cantik dah Tok Abah siapkan ya, bersama dengan Cikgu Saiful ya. Excited. Dan of course untuk pelaburan, ini untuk mereka yang dalam organisasi kerajaan swasta ya, NGOs ya. Ini memang isu yang sangat kritikal sebab Malaysia sekarang ni menghadapi cabaran integriti. So image Malaysia ada yang positif, banyak yang negatif ujung-ujung ni, atas beberapa perkara yang anda sedia maklum. So sebabnya Tok Abah terpanggil untuk membuat satu webinar pada 28 Jun, hujung bulan, sempena bulan integriti ya, memperkasa integriti dalam organisasi kita. Integriti satu kewajiban, bukan satu pilihan, bukan satu alternatif. Bila? 28 Jun. So semua bos datanglah, semua staff come ya. Integriti bermula dengan bos. Kalau bos berintegriti, maka mudah-mudahan anak buahnya berintegriti. Kalau imam berintegriti, makmum berintegriti insyaAllah. So don't expect your staff to be orang yang berintegriti. Kalau bosnya, I don't care how you do it, by hook or by crook, you must get it done. Ini arahan yang boleh memecahkan integriti, menyebabkan budaya tidak berintegriti. Ya, Allah malunya ya, negara Malaysia yang aman, damai, yang hebat, yang kalau kat Mekah memang sangat harum nama orang Malaysia. Anta min Malaysia, wah Malaysia bagus sebab mereka respect ya, jemaah dari Malaysia yang sopan santun, yang bertolak ansur, yang berdisiplin, dan of course berintegriti.
Tapi dalam aspek lain, Allahu Akbar, ya. Ada yang berita-berita dari luar negara, portal-portal mengatakan negara yang paling korup ialah Malaysia. Sampai bencinya mereka pada Malaysia sebenarnya. I don't think Malaysia negara yang paling korup. Tapi tak kisahlah situasinya kita nombor berapa dalam dunia, tapi hakikatnya there are a lot of room for improvement dalam aspek integrity. So ini pelaburan yang kita kena lakukan untuk membangunkan diri, ya, keluarga, masyarakat, majikan kita, syarikat tempat kita bertugas untuk memperkasa integriti, ya, memperkasa integriti dalam organisasi anda, ya. So ini satu kewajiban untuk semua orang. Jangan komplain, jangan cakap, jangan berdiskus saja, berdiskusi, tapi tak buat apa-apa untuk memperbaiki integriti. Integriti itu apa? Buat benda-benda yang baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak, bila orang tak tahu, ya, di belakang orang lah. Bukan sebab ada orang kita buat. Itu bukan integriti. Itu ikut arahan. Itu takutkan undang-undang. Itu takut kena hukum. Itu mungkin mengampu. Tapi kita buat benda baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak. That's the simplistic way of integrity. Simplistic tapi very practical. Baik. Jangan lupa, ya, all those penaja program ya. Baik, kita sambung. Kita sambung to itu nombor 7. Bagaimana kita kena betulkan diri, bangunkan diri. Dan Tok Abah baru cakap tadi, ya. Tip nombor 8 untuk memperkasa semangat kejiranan ialah ziarah jiran bila berpeluang. Ziarah jiran tu ada sebab aja, ada occasion ataupun ada peluang lah, ya. Kita kalau jiran jemput tu memanglah, kalau jiran sakit, kalau ada benda-benda yang perlu kita ziarah. Tapi yalah, kadang kita tak dapat ziarah pun kita bertanya khabar je. Kita tengok jiran potong rumput. Assalamualaikum jiran, apa khabar? Barang siapa yang memulakan memberi salam, ya, kepada jirannya, pada orang lain, maka dia akan membuang sifat riak, ujub, takabur, sombong, bakhil. Dan dalam memberi dan menjawab salam ada 70 hasanah. Maksud hadis, dalam memberi dan menjawab salam ada 70 hasanah. 69 hasanah Allah berikan pada orang yang memberi salam. Memberi salam hukumnya sunat, bukannya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam sunat, Allah bagi 69 markah, 69 hasanah. Kita tak tahu dia punya actual quantum, ya, 69 hasanah tu. Tetapi yang menjawab salam hukumnya wajib dapat 1 hasanah. Kenapa pula yang sunat dapat markah 69 kali ganda berbanding menjawab salam yang wajib? Itu tandanya Allah suruh kita memulakan berbuat kebaikan. Jadi inovator, ya. Jadi pencetus perubahan. Memulakan benda baik untuk membuang sifat-sifat negatif dalam diri kita. Wow. Ya, itu sebabnya pagi-pagi tadi Tok Abah menjawab salam, ya, pada 20 grup kot, 20 grup WhatsApp grup Tok Abah tak sempat nak baca. Tok Abah tengok orang bagi salam, Tok Abah akan jawab. Ada template, ya, Tok Abah buat cantik-cantik template. Waalaikumsalam, Tok Abah hantar menjawab salam kepada 20 grup pagi tadi sebelum buat live ni. Sebab lepas ni tak sempat. Lepas ni macam-macam Tok Abah kena bergerak ke ada program Go Shop lah untuk kita ada Go Shop hari ni untuk ni program ni Excel Pro ni. Excel Pro ni kita akan pergi Go Shop. Ni kena Go Shopnya pukul 11 sampai 12. So dah keluar kali pertama dan habis licin lincau. Apa yang kita stok yang ada kat Go Shop tu habis, ya. Dan stok kat office pun habis. Tapi mereka minta, ya, kena buat kali kedua sebab dulu Tok Abah pakai mask, dia kata. So ramai pelayar-pelayar dan orang yang customer Go Shop tak tengok wajah comel Tok Abah, dia kata. Hari ni kita akan pakai gelas cover lah yang nampak wajah lah. Yang pakai mask yang boleh transparent, ya. Gitu, ya. So kita akan ini pun untuk anak-anak umur 3 tahun sampailah umur 70 tahun, sangat relevan, ya, untuk merangsang kesihatan, ya. Ni dah ada dalam pasaran sejak 15 tahun yang lepas, tapi sekarang diadaptasi, ubah suai, dicantik, di-upgrade jadi Excel Pro. Ini sangat bagus, ya, untuk perkembangan minda, untuk ketenangan, untuk bertenaga, untuk seronok belajar, untuk mudah fokus, untuk anak-anak dan pekerja, untuk orang dewasa. Anak
kecil umur 3 tahun, anak purba, anak platinum. Anak warga platinum. 70 years old is platinum ya. Kalau 70 tahun anniversary is platinum anniversary. Tok Abah pun baru belajar. Ya. Tok Abah pun baru masuk warga platinum. Jadi kena belajarlah tentang platinum anniversary, platinum jubilee. Kalau 100 tahun centennial jubilee. Ya, ni so hebat. Tak salah Tok Abah baca 80 tahun ialah oak jubilee. Oak. Kayu kau daripada platinum pergi ke kayu oak. Oak jubilee 80 tahun Tok Abah baru belajar. Cuba Google betul tak betul, mungkin tak bersilap ya. Dia kena dari platinum ke oak. Yalah masing-masing orang pandai-pandai ni. Okey. So nombor 8 ziarah jiran bila berpeluang. Dan yang Tok Abah kadang-kadang join, kadang-kadang banyak kali itulah Tok Abah sedih sangat. Hari Sabtu Tok Abah ada banyak program ya. Hari Sabtu lah kita ada program gotong royong ya kat kawasan perumahan di tempat kami kat Bandar Baru Bangi. Gotong royong hari Sabtu ya, disuruh bawa alat-alat ya, barang ya. So Tok Abah memang dah 3-4 kali Tok Abah tak dapat join. Kadang gotong royong di Surau, kadang gotong royong di kawasan kejiranan, bersihkan kelongkang, parit, sampah ya, rumput-rumput yang dalam parit supaya tak sebu, supaya membersihkan untuk menghalang denggi. Ini libatkan di dalam aktiviti gotong royong. Yang gotong royong bersihkan kubur itu jauh ya, Tok Abah jauh daripada tanah perkuburan, belum pernah terlibat. Di Bandar Baru Bangi lah, tempat lain pernah juga dulu terlibat. Gotong royong bersihkan kubur, itu pun satu benda yang sangat baik ya. Gotong royong untuk kadang-kadang ada majlis perkahwinan kita gotong royong rewang-rewang. Orang perempuan biasanya tolong kemas sana, tolong masak, tolong. Tok Abah gotong royong apa? Kadang jadi penyambut tetamu. Kita orang orang platinum, dia bagi kursi tempat datang tu, kita pun duduk. Tentang menyambut envelope, dia kata dia bukan dia tak percaya. Dia tak payahlah kata. Yang walaupun Tok Abah pakai baju dah memang poket kat luar untuk masukkan envelope, tapi kadang-kadang dia bubuh apa tahu? Dia bubuh kotak dah. Kotak hadiah dan kotak untuk envelope. Tu tuan rumah lah. Tapi kita mewakili tuan rumah sibuk kan, ke hulu ke hilir, ke kanan ke kiri. Kita mewakili tuan rumah, itu pun part of kita punya gotong royong. Orang perempuan sehari dua sebelum majlis tolong buat itu, buat ini, kemas, masukkan hadiah ataupun gift wrap, door gift dalam bag-bagnya, buat telur pindangnya, apalah macam-macam ya. Rewang ya, gotong royong. So kita pun satu cara untuk memperkasa semangat kejiran dengan gotong royong. Wow. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. So jangan berkira ya, kita tolong setakat yang kita mampu, masya-Allah ya. Terus kadang-kadang kalau pembantu rumah Tok Abah ataupun siapa-siapa yang bantu tolong mesin rumput depan rumah Tok Abah tu, kadang Tok Abah kata sambung ke rumah jiran. Itu yang kita tahu, memang dia pun memang nak bersihkan rumput. Tapi ada orang yang memang pelihara rumput, dia panjangkan rumput untuk entah untuk seni ke untuk sebarang tujuan, kita tak tahu. Kita jangan potong rumput depan orang kalau tanpa izin, dan dia memang sengaja yang bubuh rumput panjang kat depan rumah dia. So jangan buat lawak ya, this is serious. Tapi kalau kita nampak memang dia berkemas, dia trim rumput dia selalu, tapi hujung-hujung ni tak sempat, musim hujan ke apa ke, kita ada peluang, kita tolong ya. Atau nampak sampah di depan rumah jiran kita tolong angkatkan. Itu pun part of gotong royong ataupun membantu yang sangat dipuji. Dan walaupun orang tak nampak, tapi Allah nampak ya. So don't worry ya. So nombor 8 ziarah jiran bila berpeluang. Nombor 9 libatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Apa-apa caralah untuk bekerjasama dengan kejiranan ya. Masya-Allah ya. Ada orang hujung minggu lepas ya, semalam ada apa tau? Jamuan raya kau. Tu Tok Abah kata raya apa ya? Raya Aidilfitri dah habis, raya haji belum. Ni jamuan antara dua raya. Jamuan antara dua raya. Dia jemput sebagai jamuan raya. Tapi bila semalam nak kata raya Aidilfitri dah lama habis. Raya haji coming soon ya, coming lah ya, awal bulan 7 ya. So ada lagi 3 minggu kot untuk raya haji. Untuk mereka yang nak berkorban, ada tabung korban ya.
ada tabung korban untuk join untuk berkorban. Ya, semua online. Link pun ada kat atas tu. Ya, tabung korban. Tok Abah pun jadi duta tabung korban. Dah lama tak sebut tentang tabung korban. Tok Abah pun akan insya-Allah ya akan berkorban di Malaysia. Semalam pun Tok Abah dengar beberapa ustaz menceritakan, bolehlah berkorban kat luar negara ke di mana ke ikut kemampuan. Kalau kat luar negara mungkin satu bahagian 350 ada. Ada yang 290 paling murah lah yang tak bernampak. 350 tu standard. Kalau di negara kita mungkin sampai 800, 900 satu share. Kalau kambing mungkin 1000, dekat 1000. Kambing kalau kat Mekah dalam 350, 400. Ya, kalau di Cambodia, kalau di Bangladesh ya 350, 400. Jadi ikut kemampuan. Tapi yang afdal buat di negara sendiri. Sebab negara kita pun ramai ya orang tempat kita yang tak pernah rasa daging korban. Ataupun tak merasa daging pun. Di separuh tempat, di pedalaman dan sebagainya. Jangan loya buruk. Ya ke? Ada ke? Ada. Ikut laporan yang Tok Abah baca, ya, Tok Abah dapati ada. Jadi lebih afdal ya. Memang ikut hukum yang Tok Abah belajar dan anda pun belajar. Lebih afdal berkorban di negara sendiri. Tapi kalau kita tak mampu sebab agak mahal, ya, sebab lembu-lembu di Malaysia pun banyak yang diimport dari luar negara, terutamanya Thailand, maka harga memanglah satu bahagian sampai 700, 800, 900 ya. Itu standard sekarang. Tok Abah ingat dulu masa harga 300 satu share ya. Kalau satu bahagian lembu, ya 300, 350, 400, 500 tu dah tinggi dah. Sekarang dah naik dekat 1000. Ya, 800 ke atas. Sebab harga lembu memang mahal. Lembu kurus pun mahal. Jadi itulah kalau ikut kemampuan. Tapi yang penting untuk mereka yang mampu, Allah amat murkalah orang yang mampu tapi tak nak berkorban. Barang siapa yang mampu tapi tak nak berkorban, jangan dekat rumahku, jangan dekat masjid lah, jangan masuk masjid. Salah satu hadis mahfum hadis Nabi yang Tok Abah terbaca. Google ya. Tabayun balik, jangan terima bulat-bulat. Tok Abah kadang orang tua kan pelupa kan, orang platinum ni lupa, tak tepat dia punya ingatan. Jangan kata ya ke, ada ke, cek senang aja maklumat di hujung jari. Apakah hukum awak mampu tapi tak berkorban? Jalankan ibadah korban. Ibadah korban untuk Imam Syafi'i, mengikut mazhab Syafi'i, sunat muakkadah, sunat yang tuntut. Untuk mazhab lain ada yang kata wajib, ada yang kata wajib, ya, ada yang kata sunat, ya. So jom kita berkorban tahun ini untuk dapat pahala yang banyak melimpah ruah, akan membersihkan rezeki kita, dan yang penting kita akan dapat transport tunggangan di padang mahsyar ikut maksud hadis, ya. So jom kita melakukan ibadah korban, ya. So masing-masing lah, banyak organisasi buatnya, dan salah satu yang Tok Abah sarankan kalau nak menabung ya untuk tahun ni ataupun tahun akan datang ialah melalui tabung korban. Ada link kat atas tu, ya. So boleh register online, everything online, ya. Tapi insya-Allah dia ada panel syariah, ya, dan daging korban diagihkan melalui direct to you ataupun melalui Pasaraya Maidin yang terpilih seluruh negara. Wow. Okey. Ingat nombor 9. Nombor 10, Tok Abah pergi nombor 10 cepat ni. Nombor 10. So berapa orang dalam kelas, ya? Tok Abah tak tengok dah, ya. 290, not bad. So jadikan 300 guys. 299. Why not 300? 377 share, 536 komen, 448 reaksi daripada anda. Dah 304 orang dalam kelas. Cukup. Pantang ditegur you ni. Tahniah. Terima kasih. 308 orang masuk kelas. Okey, tahniah. Nombor 10. Jaga keselamatan rumah jiran. Ini pun kita duk perhati-perhatinya. Tok Abah kadang, ya, weekend ke nampak jiran balik kampung ke, dia kadang beritahu, kadang terlupa, kita tak perasan, ya. Kita tengok rumah jiran. Ada ya. Tempat kami juga punya, kita tak sedar, ya, jiran rupanya dah balik kampung. Ada lori datang, ya. Oh, jiran ni beli apa ni, ya, ataupun nak ada renovation ke apa ke, ada lori datang, kita pun perhati. Tapi tak ambil gambar, tak bertanya, rupanya, maaf ya, penyamun yang datang, ya. Dan lalu tu masuk dalam WhatsApp group, baru tahu yang rumah jiran kita perhati. Tapi sebab kita bersangka baik,
Bukan kita suruh bersangka buruk. Waspadalah. Tolong jaga keselamatan rumah jiran. Bila nampak lori masuk, jiran pula tak ada, kita pun pergilah tengok. Ambil handphone kita, ambil gambar lori, ambil gambar orang-orang tu. Saya jiran, ni apa cerita ni? Jiran saya tak ada ni apa cerita ni? Kita bertanya khabar, tengok. Kami ni adik-beradik dia. Tak apa, tengok, ambil gambar selfie. So kalau ambil gambar, kalau dah ambil gambar, kalau dia penyamun, dia kecut juga. Itu caranya. So tolong jaga keselamatan rumah jiran. Don't worry. Kita buat baik untuk jiran, maka Allah akan hantar orang buat baik kat kita. Allah akan tolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya, jirannya, kawannya dengan ikhlas. Itu garanti. So jaga keselamatan rumah jiran. Nampak anak jiran bermain kat longkang, alah, anak orang kan, kalau kita tegur kan, mak dia marah pula. Dah nampak dia mungkin jatuh dalam longkang, bahaya. Budak-budak kecil umur 2 tahun main tepi longkang kan bahaya. Masa tu pula mungkin air dalam longkang tu agak ada air. So make sure kita perhatikan, tengok, panggil mak bapak, mungkin terlepas pandang. Budak-budak ni kadang lepas dari berkandang kurungan pergi ke longkang. Allah, budak-budak. So nak salahkan siapa? Very inquisitive age. So be careful, jaga keselamatan rumah jiran, tegur menegur, be lebih cana lah. Tak mampu nak bagi yang lain. Jadi kita jaga keselamatan. Dan Tok Abah kata apa? Paling kurang doakan jiran. So malam kemarin Tok Abah bagi ceramah kuliah Masjid Maghrib surau Khalid Al-Walid. So Abah tanya, tapi jangan angkat tangan. Tok Abah kata takut semua orang angkat tangan kan. Siapa yang pagi tadi lepas subuh doakan jirannya, tak payah angkat tangan, nanti susah nak bilang. Takut-takut semua angkat tangan. Tapi sebenarnya ikut survey Tok Abah, tak sampai 3% orang di Malaysia yang teringat untuk doakan jiran. Kadang-kadang okey lah, kadang-kadang boring juga. Tok Abah kata jangan rasa boring kalau kita tempat cari rezeki. Sebab orang yang ceria, yang happy akan menghasilkan yang terbaik. So untuk sentiasa happy kat tempat kerja, pertama doakan majikan. Ibunya seorang yang masih bekerja. Dia bekerja kat kedutaan So dia pun tak terfikir untuk doakan majikan. Bukan tak nak, bukan tak mahu, bukan tak mampu. Tak teringat, tak ternampak keperluan, dia pun anggur. Betul lah. Kita terlupa nak doakan majikan kita. Itu tak apa pesan pada anak yang bekerja di sebuah organisasi. Doakan. Sebab dia kata dia tak apa-apa seronok sangat kerja kadang-kadang. Orang sekarang, budak-budak muda, kita orang lama kalau dah kerja tu bersyukur sangat, seronok sangat. No matter where we are working. Tapi budak-budak sekarang, ya Allah, kalau tak lain macam aja dia pun caw, pergi cari kerja lain. Yang budak sekarang, the loyalty towards an organisation is very, very shallow. Budak-budak sekarang, generasi Y, generasi Y, generasi Z, dan sebagainya. Alright. So Tok Abah kata doakan majikan. Ibu tu yang masih bekerja kata betul. Doakan bos. Tak adalah doakan bos, kadang kita marah bos ada. Kata si ibu. Anak tu pun tak terfikir nak doakan bosnya. Dan Tok Abah pesan pada you all sama kan, Tok Abah pernah cakap kan, barang siapa doakan bosnya atau kawan sekerjanya 40 hari berturut-turut, 40 hari lah, maka kita akan sayang pada orang kita doakan. Orang kita doakan akan sayang kat kita, respect kita, beri kerjasama. So it's a win-win situation. And ikut, survey Tok Abah, kajian Tok Abah secara random yang tidak saintifik, tak sampai 5% pekerja yang doakan bosnya ataupun kawan sekerjanya. About 5% yang doakan kawan sekerja dengan sedar. Yang doa kat pejabat, kat office yang on the PA system itu
apa ni, doa formal, doa yang orang sambil tengok WhatsApp, sambil makan, sambil minum, tak serius kadang-kadang. Baguslah tu, usaha yang bagus. Tapi maksud Tok Abah ialah doa atas tika sembahyang di rumah lepas awak sembahyang subuh atau selepas maghrib. Awak doakan bos, doakan kawan sekerja, doakan your staff, dan jangan lupa doakan pelanggan anda, the people whom you serve. Dan ikut survei Tok Abah, tak sampai 5% dalam setiap kategori. Sikitnya orang yang terfikir untuk doakan, ya, orang yang sentiasa berinteraksi dengan kita. Ini termasuk jiran lah. Ya, berapa orang termasuk Tok Abah tanya diri, ya, berapa orang yang doakan jirannya pagi ni lepas subuh, doakan. Tahniah, ya, orang yang berdoa lepas sembahyang subuh, doakan jiran. Orang yang sedekah subuh dan berdoa untuk dirinya dan jirannya di masa-masa sedekah subuh pagi tadi, tahniah sangat. Ini pun satu kata orang pendekatan untuk memperkasa semangat kejiranan yang sangat luar biasa, sangat hebat, yang orang tak tahu. Bila orang tak tahu kita buat, maka ianya insya-Allah ikhlas. Dan bila ikhlas, Allah akan terima. Ya, ud'uni astajib lakum. Kau minta, aku perkenan dengan ikhlas. Ya, kita doakan kawan, jiran dengan ikhlas, Allah akan makbulkan, diaminkan oleh malaikat. Okey, ingat, ya, patah balik program kita hari ini dibawakan oleh webinar, ya, mental perkasa pada 18 Jun. Masih berpeluang untuk dapat pada special rate, ya, dan juga free e-book yang bernilai RM99 secara percuma kalau mendaftar sekarang. Ya, dah ramai yang mendaftar, ya. So ada link ke atas tu untuk 18 hari bulan Jun. Webinar mental perkasa, bagaimana nak membina mental yang sehat zaman sekarang, ya. Untuk siapa ni? Untuk bos sesuai, untuk bekerja sesuai, untuk pelajar sesuai, untuk mak bapak, untuk siapa-siapa pun sesuai, ya. Ada anak yang Tok Abah dah pernah ceritakan 2-3 hari lepas, yang diambil semula, disimpan handphone dan gadget, ya, sebab sebagai satu teguran dan juga hukuman kepada kesilapan anak itu, dan anak itu akhirnya bunuh diri. Ini berlaku, ya, ini berlaku dan sangat-sangat sedih. Dan ikut KKM punya statistik yang Tok Abah dengar daripada seorang pensyarah, dia kata tahun lepas 2021 rate of suicide di Malaysia ialah 2 orang sehari. 600 lebih orang bunuh diri tahun lepas. Ini akibat berbagai-bagai faktor, termasuklah masalah mental, masalah tekanan mental, kesihatan mental yang tergugat sampai membunuh diri, mencuba bunuh diri. Dan yang kes yang sudah membunuh diri 600 lebih tahun lepas. 2 kes sehari on the average. 2020 1 kes sehari bunuh diri. 2021 2 kes. Janganlah tahun ini bertambah pula. Ya, mudah-mudahan dengan kempen, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan usaha berbagai pihak. Sebabnya Tok Abah terpanggil untuk buat webinar mental perkasa pada 18 hari bulan Jun sebagai usaha untuk menyumbang. Ya, dan 21 Jun kita akan buat program psikologi tempat kerja itu secara seminar, secara in class, di Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah 9 pagi sampai 4.30 petang. Tok Abah akan dibantu oleh Cikgu Saiful untuk berinteraksi dengan anda daripada pagi sampai petang, insya-Allah. Psikologi tempat kerja memahami antara isu antara gender. Laki-laki memahami wanita dalam konteks kerjaya, of course relevan untuk rumah tangga, masyarakat, NGOs dan sebagainya. Alright, seronok, ya, pada 21 hari bulan Jun. Dan pada 28 Jun Tok Abah akan buat program secara online, iaitu memperkasa integriti dalam organisasi. Ini dia punya temanya, integriti satu kewajiban, kemestian, bukan satu pilihan. Dan isu integriti ini tak payah kita persoalankan, ya. Semalahan integriti negara kita, Malaysia as a whole, telah dipandang serong oleh satu dunia asbab berbagai-bagai faktor yang anda sedia maklum. Ya Allah, negara yang paling korup lah, yang paling itulah, yang paling ini, yang macam-macam lah, ya. Tok Abah sedih sangat. Tapi jangan sibuk mengeluh, jangan sibuk komplain, jangan sibuk komen. Tok Abah tengok baca banyak WhatsApp group, termasuk WhatsApp group geng-geng Tok Abah, mengutuk saja. Oh, tak gunalah, inilah Melayu, inilah pemimpin, inilah rasuah, inilah. Tapi what are we supposed to do? Ada doakan ke? Tok Abah bukan saja doa, tapi nak buat satu webinar pada 28 Jun
Bagaimana nak memperkasa integriti? How to resolve it? Because integriti bermula kat diri kita. Ni Tok Abah akan kongsi ya. Banyaklah punca-punca, simptom dan yang paling penting kaedah untuk memperkasa integriti. The locus of integrity is inside you. Dalam hati, bukan di luar. Bukan undang-undang, bukan KPI, bukan peraturan. Tapi hati kita sebagai the locus of control of integrity. Integriti bermula dalam diri. Ya, itu yang Tok Abah akan kongsi pada 28 hari bulan Jun. Dan memang tiap-tiap tahun ramai sangat orang yang minta program integriti. So this year Tok Abah buat secara webinar. Tak larat nak buat. Company ke company, agensi ke agensi, ke kementerian ke kementerian, tak larat ya. So kita buat secara online pada 28 Jun insya-Allah. Okey. Tok Abah nak wrap up soon ya. Sebab hari ni kena pergi ke itulah dia ke Astro untuk buat program Go Shop untuk produk Excel Pro. Ni Tok Abah punya anak-anak punya projek yang kita bantu-bantu. Ada gambar Tok Abah yang agak handsome lah. Gambar masa muda ni ya. Ni dia punya titlenya Excel Pro, Unlock the Excellence Inside You. Wow, ni banyak macam ya. Ada Bacopa Moniari, ada buah tamar, ada vitamin C, macam-macam dia punya kandungan yang merangsang pertumbuhan diri ya. Prebiotik, probiotik, ada ya. Ada coklat powder untuk bagi tenaga, koko powder untuk perkembangan diri, Bacopa Moniari ya, ada kolesterol. Kolesterol pun ada. Awal susu lembu, susu kambing, ada skim milk, ada ascorbic acid, vitamin C ya. Silikon dioksida ya, sukralose. So tidak ada gula. Dia ada pemanis yang sehat, yang bukan gula lah ya, yang ada guarana, ekstrak guarana pun ada. Macam manalah, tak hebat. Patutlah mak bapak yang telah melaburkan untuk anak-anak, banyak yang hantar testimonial sangat bagus untuk anak mereka yang mudah konsentrate, mudah belajar, akhirnya jadi pandai. Tapi yang penting perkara-perkara ini semua membawa perubahan ya, Tok Abah lupa ya, itu untuk anak-anak ya, sampai orang tua. Tok Abah sejak 3 bulan makan kondisi plus. Ini pun bagus untuk sendi-sendi, untuk kesihatan, untuk tenaga, dan bila Tok Abah kena COVID ya, 4 minggu yang lepas, masya-Allah ya, dia punya simptom hari pertama, hari kedua memang parah. Batuk pun sakit, satu dada ni macam nak meletup, sakitnya. Tapi selepas makan ni pagi dan petang, maka ya Allah, dia punya simptom berkurangan. Pada hari keempat, kelima Tok Abah dah buat FB Live dengan you all. Pada hari keenam dah almost zero simptom. Hari ke-7, ke-8 dan sampai sekarang alhamdulillah. Ya, ada sikit-sikit lah batuk sikit saja. Yang lain okey. Tak ada lenguh, tak ada sesak nafas, berjalan naik turun tangga okey, tak adalah ada long COVID punya simptom. Asbab ikhtiar, asbab Allah punya kuasa, asbab kita makan kondisi plus. Dan memang beribu orang yang dah memberikan feedback kata bagus ya. Untuk orang yang 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas ya. So ini untuk orang yang Allah yang aktif, yang sengah sana sengah sini. Tok Abah ni memang otai yang berbisa. Otai yang berbisa. Satu badan bisa-bisa. Ya, alhamdulillah dapat membantu. Ya. Semua ni ada kat komen pin kat atas tu ya, link untuk dapatkannya. Okey. So, last point ya. So Abah kena cepat-cepat untuk siap-siap untuk siapkan diri untuk pergi ke Astro ya, untuk Go Shop. Tip nombor 11, elak hasad dengki, gembira dengan kejayaan jiran. Ini yang Tok Abah pinjam daripada konsep yang dibawakan oleh Buya Hamka. Jom kita bentuk orang yang merdeka, orang yang beradab, ya, bercivilization ya, beradab, ada peradaban yang tinggi dan jiwa merdeka. Tok Abah baca kali pertama, apa maksud jiwa merdeka? Ya, kalau negara merdeka kita faham. Kemerdekaan yang hakiki bila jiwanya merdeka. Dan Tok Abah baca penjelasannya, orang yang ada jiwa merdeka tengok jiran berjaya, kita tumpang gembira macam kita yang berjaya. Bila nampak jiran sengsara, ada sakit menghadapi petaka ujian, kita rasa sedih, ya, bersimpati, berempati macam kita yang sengsara. Nampak anak jiran gagal dalam sesuatu situasi,
Kita tak kata, padan muka. Sombong, padan muka. Selalu puji-puji. Tengok makan durian pemusang king pun masuk WhatsApp group lah. Itulah ini masuk Facebook, masuk Instagram. Gagal, padan muka. Ada. Ada Tok Abah dengar tu ya. Ini apa punya jiran ni. Ya, so jiran yang baik. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah masuk golongan yang baik. Jiran yang baik. Tengok jiran berjaya, kita dalam hati syukur ya Allah, jiranku semua sihat, jiranku berjaya, jiranku buat rumah baru, jiranku ada naik pangkat, jiranku ya dapat anugerah ya, dapat Datuk Seri ke whatever lah, PJK dapat apa nama Tan Sri. Kita kata ada kabel, dapatlah Datuk Seri. Allahu Akbar. Elak hasad dengki, sebab hak dia punya, hak kita punya. Ya, rezeki tak salah alamat, jodoh tak salah alamat, malaikat maut tak salah alamat. So elak hasad dengki, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang semalam. Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali. Ini jiran yang baik, dia sentiasa bahagia bila tengok jirannya berjaya ataupun sehat ataupun dapat kebaikan. Dia rasa sedih macam dia yang sengsara bila jirannya ditimpa musibah. Itu orang yang berjiwa merdeka, orang yang memang jiran yang baik, ya. Dan jiran yang baik akan menaikkan nilai neighborhood. Don't buy a house, buy a neighborhood, kata seorang sarjana. Buy the neighborhood. Don't just buy a house. Jangan beli rumah yang cantik, rumah yang hebat, tapi tengok siapa kejiranannya. Kalau jirannya orang baik-baik, beli rumah itu. Awak akan rasa selamat, awak akan jadi orang baik sebab masuk ke kejiranan yang baik-baik. Because you are who your friends are. Kamu akan jadi seperti kawan-kawan dan jiran-jiran kamu. Berjiran dengan orang yang baik-baik, mudah-mudahan kita akan dapat rembesan, dapat menular sifat-sifat positif. Berjiran dengan orang-orang yang maaf ya sombong, takut-takut kita pun jadi sombong. Okay, so guys, so itu yang Tok Abah nak share ini. Selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut birthday. Happy birthday, happy anniversary. Selamat pengantin baru yang ada walimah atau nikah hari Jumaat, Sabtu ataupun semalam Ahad. Selamat pengantin baru, bahagia terjannah. Selamat dalam perjalanan, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat menjaga cucu di rumah, selamat menjalankan kegiatan NGO, kegiatan kesukarelawan, ya, dan whatever you do it in the best possible manner. So all the best guys. Mudah-mudahan anda semua dirahmati Allah. Sampaikan assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.